Adalah menjadi satu kerusingan sekiranya kita merasakan tidak selamat apabila berada di rumah sendiri. Kes pecah rumah biasanya berlaku apabila penjenayah telah mengenal pasti tindak tanduk mangsanya. Kecuaian juga menjadi punca utama, hanya disebabkan tindakan cuai yang sesaat lamanya ia telah berubah menjadi kesengsaraan. Kita saksikan lakonan semula yang diadaptasi dari kes sebenar pecah rumah, di mana tuan rumah baru saja berpindah masuk ke rumah baru. Kita baru.
Kamu 3 orang tunggu di Samak. Kita lagi muat. Okey? Okey. Kita akan berjalan. Balik. Baik, seterusnya, polis Pahang memburu 3 suspek geng rompak yang melakukan jenayah pecah rumah secara berkumpulan di negeri itu. Suspek berusia 20-an hingga 30-an itu dan dilaporkan telah merompak 3 buah rumah dengan menggunakan kenderaan jenis MPV sekitar Kuantan pada Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Polis Muhammad Nur Yusof Ali, rakaman CCTV mendapati mereka akan berlega sehingga 15 minit sebelum memilih rumah tidak berpenghuni dan akan berpura-pura menelefon tuan rumah bagi mengaburi orang sekeliling. Dan suspek berpura-pura menghubungi pemilik rumah ketika berada di hadapan rumah yang mana rumah itu yang akan dipecah masuk. Jadi tindakan ini dilihat cuba mengabui mata kemungkinan sesiapa yang melihat. Kerana cara kehadiran mereka ini tidak seperti penjenayah. Kesemua suspek juga dilaporkan turut melakukan rompakan di negeri lain sebelum ini. Justeru, polis mengingatkan orang ramai agar berwaspada dengan kumpulan berkenaan yang menaiki kenderaan MPV dengan nombor pendaftaran palsu. Nilai kerugian untuk 3 kes rompakan tersebut bernilai RM150,000 berupa beg tangan, jam tangan, telefon bimbit termasuk sebuah kenderaan SUV jenis Mazda X5. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Polis menembak mati 2 lelaki yang dipercayai terlibat dalam kegiatan pecah rumah di Taman Supreme, Ceras Ibu Negara awal pagi tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, anggota polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan bagi mempertahankan diri selepas suspek yang disyaki warga asing cuba menyerang polis menggunakan parang. Kehadiran 2 suspek serta 2 lagi rakan disedari sepasukan anggota dari bahagian siasatan jenayah berat D9 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur ketika melakukan rondaan jam 3.30 pagi. Bagaimanapun, 2 rakan berkenaan berjaya melarikan diri dengan menggunakan sebuah kereta yang menggunakan nombor pendaftaran palsu. Hasil pemeriksaan menemui beberapa peralatan pecah rumah seperti parang dan pemotong besi. Polis giat mengesan 2 lelaki yang berjaya melarikan diri itu. Mayat kedua-dua suspek dihantar ke Hospital Chancellor Tuanku Mukris untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cuba membunuh. Seorang lelaki berumur 23 tahun direman 4 hari sehingga 13 April ini kerana disyaki terbabit dalam kes pecah rumah seorang magistrat di Taman Sri Cendring dekat Kampung Kuban Ikan Kuala Terengganu. Kejadian berlaku 7 April lalu kira-kira jam 10.50 malam. Ketika itu, mangsa bersama keluarga berada di dalam rumah dan bertindak menghubungi polis. Suspek melarikan diri dan sempat mencuri beberapa barangan berharga milik mangsa. Suspek ditahan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Terengganu di sebuah rumah di Kampung Surau Haji Daud dekat Marang. Seorang tukang cat dipenjara 8 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan memecah rumah dan melarikan telefon bimbit kerana didakwa mahu membeli motosikal bulan lalu. Tertuduh Muhammad Izzat Amri, 20 tahun, yang berhadapan 3 pertuduhan termasuk air kencing positif dadah, membuat pengakuan itu selepas ketiga-tiga pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Fatin Dalila Khalid. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh yang baru beberapa bulan keluar dari sekolah Henry Gurney di Melaka atas kesalahan bergaduh didakwa memecah rumah di sekitar Bakri dan mengambil barangan berharga. Kejadian pertama berlaku pada jam 11 malam di sebuah rumah di Batu 4 selepas tertuduh melarikan telefon bimbit milik mangsa berusia 55 tahun pada 29 Julai lalu. Pada hari yang sama, tertuduh juga sekali lagi melakukan perbuatan itu pada jam 11.30 malam dengan mengambil telefon bimbit milik mangsa 33 tahun. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 411 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.
Seorang lelaki OKU dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Mahkamah Session di Ipoh selepas mengaku bersalah atas tuduhan pecah rumah di Parit Perak 24 Mac lalu. Tertuduh Khairul Amri Ulul Azmi, 33 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan. Khairul Amri yang kudung kaki kanan selepas terbabit kemalangan pada 2017 didakwa melakukan pecah rumah dan wang tabung berjumlah RM520. Dia juga didakwa mencuri jam tangan, barang kemas dan telefon bimbit dengan nilai keseluruhan dianggarkan kira-kira RM10,000. Perbuatan itu dilakukannya antara jam 12.30 malam hingga 3 pagi di rumah Kampung Teluk Manis, Layang-Layang, Kiri Parit. Mengikut fakta kes, tertuduh yang bekerja sebagai pengutip biji sawit memasuki rumah berkenaan selepas mendapati pintu dapur tidak berkunci. Hakim memerintahkan hukuman penjara 3 tahun bermula dari tarikh dia ditangkap, iaitu pada 2 April lalu. Lihat. Anda sendiri dapat lihat pengajaran dari paparan ini. Kepada anda yang memasuki rumah baru, anda dinasihatkan agar menukar semua tombol pintu kerana dikhawatiri anak kunci rumah anda yang baru telah berada di tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Dan sekiranya mampu, pastikan kediaman anda dilengkapi dengan ciri keselamatan tambahan. Semoga dengan paparan itu tadi dapat memberi kesedaran kepada kita semua. Keselamatan di rumah, tanggungjawab kita bersama.